أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas keizinan Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi boleh bertapak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan kesyukuran yang sangat-sangat tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kita nikmat dan rezeki yang berterusan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan nikmat kesihatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kita daripada segala perkara-perkara yang kita tidak inginkan berlaku, malapetaka, bencana dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan hidayah demi hidayah kepada kita dengan memilih kita pada hari ini, pada maghrib ini tuan-tuan, lepas daripada kita selesai menunaikan salat fardu maghrib, kita dapat memperuntukkan sedikit masa bersama-sama dengan saya pada maghrib kali ini, pada petang kali ini, malam kali ini, untuk sama-sama kita membicarakan satu tajuk yang bagi saya amat penting untuk kita memahami dalam keadaan kita menghadapi ujian yang maha besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak cerita tentang ujian sebelum Ramadan ataupun ujian menjelang Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ujian demi ujian, dugaan demi dugaan adalah suatu benda yang lumrah. Satu benda yang menjadi fitrah bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita dibenarkan berada dalam kondisi yang selesa? Mana mungkin kita dibenarkan untuk mengatakan atau untuk kita bercakap bahawa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian kali ini tuan-tuan, dia datang sebelum kedatangan Ramadan. Maknanya bagi setengah orang dia menganggap ujian ni sangat besar. Ujian ni sangat mencemaskan, ujian ni sangat menggetirkan, ujian ni sangat mendukacitakan. Kenapa? Kerana tak boleh dah nak pergi beli barang-barang makanan, nak buat persiapan, nak beli macam-macam kan. Biasa Ramadan, kan? Nak beli itu, nak beli ni, nak beli baju raya lah, nak beli kasut raya kan, pantang baju cantik nak beli, pantang kasut cantik nak beli, baju dalam gerobok tu kan, bukan main banyak lagi, tak habis-habis kan, nak juga beli baju baru dan sebagainya. Jadi dia rasa macam aduh, dah dekat Ramadan ni tak selesai-selesai masalah COVID-19 ni. Bila nak selesai lah. Jadi tuan-tuan, setengah orang memandang perkara ini, ujian COVID-19 ni sebagai suatu bala bagi dia, sebagai suatu musibah, petaka, hukuman bagi dia. Tetapi setengah orang, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang ujian ini sebagai suatu nikmat yang membuahkan hikmah yang maha besar, yang sebenarnya kita kena kaji, kita kena selidik dan kita kena tengok apakah dia hikmah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang sangat besar ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita imbas kembali Ramadan yang lepas-lepas, Ramadan yang lepas-lepas,
Terima kasih Ustaz Fizal, Haji Syafiq. Sama-sama tu Haji. Kalau kita lihat apa ujian, apa Ramadan yang lepas, bulan-bulan puasa yang lepas, sebulan sebelum puasa, 2 bulan sebelum puasa, 3 bulan sebelum puasa, apa kita buat? Kita masih sibuk dengan urusan duniawi. Kadang-kadang tu tuan-tuan, usah kata 3 bulan, 2 bulan, sebulan, seminggu sebelum nak Ramadan, kita masih di luar. Seminggu sebelum Ramadan, kita masih lagi sibuk nak beli tu, nak beli ni. Seminggu sebelum Ramadan, kita masih lagi terkejar-kejar habuan duniawi. Dok cari sana, cari sini, meeting sana, meeting sini. Kan? Lepas tu berjumpa klien sana, jumpa klien sini dan macam-macam lagi. Sekejap tuan-tuan, saya nak silent sekejap saya punya handphone ni. Saya tak silent sebab tu dia bunyi. Okey. Okey, saya dah silent. Baik. Jadi maknanya, kan? Seminggu lagi sebelum Ramadan, macam-macam yang kita duk buat. Macam-macam kita duk uruskan. Semuanya urusan duniawi. Kita masih di luar. Kita masih dengan kerja kita. Kita sibuk dengan urusan itu, urusan ini. Nampak tak? Usah kata seminggu. Ada tu kadang-kadang tu sampai 2 hari, 3 hari. Nak masuk Ramadan ni. Macam seolah-olah, apa seolah-olah tak sedar. Tak sedar dengan kehadiran Ramadan. Ramadan nak sampai dah ni. Ramadan nak datang dah. Nak menjelma dah. Dia masih sibuk dengan kerja dia. Dia masih sibuk keluar pagi pukul 6, pukul 6.30. Balik pukul 6 petang. Balik pukul 7 malam, 8 malam, 9 malam. Sehingga dia melupakan sepatutnya persiapan, preparation yang perlu dia buat untuk menyambut kedatangan dan ketibaan tetamu Allah yang maha besar, yang maha agung. Tetamu Allah yang membawa segala macam kelebihan, ganjaran, kebaikan dan macam-macam. Sepatutnya itu. Sampai dia lupa. Sampai dia lupa. Cuba kita muhasabah. Kita semak balik diri kita. Kan Ramadan tahun lepas. Tak sampai jauh-jauh. Yang tahun lepas aja. Kan? Ketika 2 bulan, 3 bulan, sebulan sebelum Ramadan. Apa kita buat? Apa kita buat? Kita berada di mana? Sudah bersediakah kita? Adakah Ramadan yang lepas kita melakukan persediaan? Ada tak? Kita buat persediaan untuk menyambut Ramadan? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Sedangkan sebelum datangnya Ramadan, seharusnya dan semestinya lah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah melakukan persiapan demi persiapan untuk menyambut ketibaan Ramadan. Macam kita lah tuan-tuan kan, kalau kita tahu kan ada tetamu istimewa. Ramadan ni tetamu istimewa. Nak datang rumah kita kan, apa kita buat? Macam-macam kita buat kan. Kita kemah rumah bagai semua kan. Macam kita yang menyewa rumah kan, contohlah yang menyewa rumah pun tahu tuan rumah nak datang kan. Kan? Assalamualaikum, saya nak datang rumah ni minggu depan, hari Ahad. Kita nak bincang sikit pasal rumah bagai semua kan. Mana-mana yang rosak bagai apa semua. Tuan-tuan, kelang kabut tuan-tuan. Kita buat persiapan macam-macam. Kita bersihkan rumah. Longkang tu 3 tahun kita duduk tuan-tuan. 3 tahun tak pernah bersih. Berlumut. Tebal tuan-tuan. Kita tenyeh, kita sental. Kita buh klorok. Macam-macam kita buat tuan-tuan. Macam-macam persiapan kita buat. Rumah kita ni senantiasa bau macam-macam. Kan bau tuala kepam lah. Bau kain kepam lah. Bau bilik air lah. Bau singki lah. Macam-macam bau. Tapi bila nak datang tu rumah tuan-tuan, kita buat persiapan, kita sembuh apa, wangi dan sebagainya. Macam-macam kita buat tuan-tuan. Macam-macam, betul tak? Itulah persiapan kita untuk menyambut kedatangan tetamu. Tetamu yang istimewa. Tetamu yang lain daripada yang lain. Kalau kawan kita kat luar rumah je tuan-tuan kan. Dekat pintu pagar je tak masuk rumah pun. Ada apa ni? Ginilah. Dah, balik. Kan? Kawan biasa kan. Tapi kalau tetamu istimewa, contoh tuan rumah yang bagi yang penyewa rumah lah kan, ataupun siapa lagi, Perdana Menteri ke nak datang rumah kita, kan, Menteri Besar ke, Agung ke, macam-macam persiapan ketiban. Itulah seharusnya yang kita buat bila mana datangnya Ramadan. Bila Ramadan nak datang, bila Ramadan nak menjelang tiba. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan beri hikmah yang sangat besar kepada kita. Dengan mana Allah mendatangkan ujiannya sebelum kehadiran Ramadan ni. Allah datangkan COVID-19 sebenarnya. Bagi orang-orang yang beriman tuan-tuan, dia akan merasa syukur dan gembira. Kenapa? Kerana ujian ini tuan-tuan sebenarnya secara tak langsung memisahkan kita daripada urusan duniawi. Kita di kuarantin. Kita duduk dalam rumah.
Kan? Tak boleh keluar. Perintah kawalan pergerakan. Kan? Tak dibenarkan keluar dan sebagainya. Nak keluar pun seorang aja. Kita pun kadang-kadang takut nak keluar. Kan? Sebab virus ni kita tak nampak. Kalau kita nampak, senang tuan-tuan, kita boleh ngelak. Kan nampak kan dekat lift tu juga kan tu virus kan. Wah, macam tu kan. Kita pun lari. Ya, kita kata, okay, tak apa. Kau masuk dulu, aku tak nak masuk. Kita nampak, tak apa. Ini tak nampak. Tak nampak tuan-tuan virus ni. Selak-selak pintu lift, butang lift, dinding lift yang kita pegang ni semua rupa-rupanya dah ada dah. Virus-virus yang masih melekat, yang belum mati lagi dan sebagainya. Akhirnya menjangkit ke atas diri kita. Jadi kita nak keluar pun takut kan. Jadi kita fikir apa? Baik kita duduk rumah lah. Duduk rumah lagi senang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka persiapan untuk Ramadan ni tuan-tuan mestilah melalui dua persiapan. Iaitu persiapan dari sudut fizikal, persiapan dari sudut rohani. Dari sudut fizikalnya apa dia? Kita sudah mula mengurangkan makan, sudah mula kalau dulu makan 2-3 kali sehari, kita makan sekali je sehari, dan lebih baik kita berpuasa sunat dan sebagainya. Kemudian kemudian persiapan rohani apa dia? Dengan kita menyucikan jiwa kita daripada noda dan dosa. Benda-benda ni semua, kedua-dua persiapan ni takkan boleh kita buat bila mana kita disibukkan dengan urusan dunia di luar. Sebulan, 2 bulan, sebulan, seminggu, sehari sebelum Ramadan pun kita masih duduk kerja lagi. Kita masih di pejabat, kita masih meeting dan sebagainya. Bila masa kita nak buat? Bila masa kita nak buat? Kita tak mampu nak buat. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ujian. Ujian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ujian ni tuan-tuan, suatu benda yang dipandang oleh orang mukmin sebagai suatu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat pesan Luqman Al-Hakim, ketika Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya, az-zahab wal fiddah yukhtabirani bin nar wal mu'min yukhtabir bil bala. Wahai anakku, ketahuilah bahawa emas dan perak itu diuji keampuhannya dengan api yang menyala. Sedangkan orang mukmin itu diuji dia, keimanan dia, keikhlasan dia, ketakwaan dia dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ditimpakan ujian dan ditimpakan musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Maknanya Luqman pesan pada anak dia, tahu tak, emas dengan perak ni kan, nak uji keampuhan dia macam mana guna api. Orang mukmin ni pula macam mana nak uji keimanan dia, keikhlasan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan Allah timpakan ujian. Allah timpakan musibah ke atas dia. Jadi dengan ujian yang mendatang, ujian yang kita hadapi pada hari ini, lebih-lebih lagi sebelum menjelangnya Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kelebihan dan ganjaran yang sangat banyak, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ujian yang sangat besar. Khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa tuan-tuan? Untuk menguji tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis lain, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang ke-2396, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Apakah dia? Apakah maksud dia? Jika Allah Subhanahu Wa Taala bi'abdihil khair, jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kepada hamba-Nya itu kebaikan, ajjala lahul uqubah fid dunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempercepatkan, mensegerakan, boleh ke ayat tu, ataupun menyegerakan apa dia? Ujian, menyegerakan balasan, hukuman di dunia ini lagi. Ini bila Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan bagi orang-orang mukmin itu. Bila Allah nakkan kebaikan bagi hamba-Nya itu, Allah akan uji dia, atau Allah akan timpakan hukuman itu di dunia lagi. Sebab apa tuan-tuan? Supaya dia, bila dia sampai kepada mana pengakhiran hidupnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia bersih daripada dosa dan noda. Ini yang Allah nak. Ni orang yang beriman begini tu. Kan? Allah bila kasih pada seorang hamba tu, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak kebaikan padanya, Allah akan timpakan ujian demi ujian, yang mana ujian demi ujian itu adalah hukuman ke atas dia. Kan, mungkin ada dosa-dosa yang dia buat, mungkin ada benda-benda yang dia terlepas pandang dan sebagainya, yang mungkin dia dah mula nak terpesong ke. Jadi Allah sayang pada dia, Allah kasih pada dia, Allah timpakan ujian demi ujian, hukuman demi hukuman, supaya
dosa-dosa dia dapat dihapuskan. Kerana dalam satu hadis lain yang kita pernah baca dulu, iaitu ujian macam sakit dan sebagainya, Allah timpakan ke atas orang mukmin ni untuk apa tuan-tuan? Untuk kafarah dosa, untuk membersihkan dosa-dosanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi lagi, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, asyar, kepada seorang hamba-Nya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tangguh, akan mengakhirkan balasan dosanya itu hinggalah akan ditunaikan pada hari kiamat nanti. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan heran. Jangan kita rasa macam, Allah, kenapa ni aku ni sembahyang banyak, aku ni baca Quran, aku ni berzikir, berpuasa dan sebagainya. Tapi kenapa aku tidak dapat macam mana orang tu dapat? Orang tu pergi masjid pun aku tak pernah nampak lagi dia pergi masjid. Kan sembahyang Jumaat pun jarang-jarang sekali, kan? Puasa sunat apatah lagi, kan? Tapi kenapa dia kaya? Kenapa dia tak ditimpa musibah, petaka, bencana, ujian dan sebagainya? Tuan-tuan, ingat, bila Allah mengasihi kita, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengasihi seorang hamba itu, Allah Subhanahu wa taala akan beri dia ujian. Allah akan uji dia. Jadi COVID-19 yang datang ni, pandangan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan orang-orang beriman terhadap ujian COVID-19 yang Allah datangkan terhadap kita pada hari ini, orang-orang beriman dia pandang benda ni sebagai suatu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas diri dia. No, itu orang beriman. Bila diberi rezeki pun dia syukur, dia gembira dan dia anggap itu satu kebaikan. Bila diberi ujian ke, musibah, malapetaka, bencana dan sebagainya pun dia redha, kemudian dia anggap sebagai satu kebaikan juga. Ni orang beriman, tuan-tuan. Dia tak pandang benda-benda ni sebagai satu benda yang menyusahkan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut ujian yang mendatang ni sebelum nak menjelang Ramadan ni, bagi orang beriman no hal, tak ada masalah. Tapi bagi yang tidak beriman, yang lepas-lepas punya Ramadan, yang bila mana nak masuk Ramadan suka duk beli-beli barang, persiapan nak menyambut Ramadan ni dengan beli barang makanan banyak-banyak, kan? Tepung yang tak pernah beli pun beli juga, kan? Macam tepung apa tuan? Tepung apa yang tak pernah ada? Tepung kastad ke, tepung ubi kayu ke, tepung bulut ke, tepung jagung ke. Benda tu mana ada sangat dekat rumah-rumah kita, kan? Tak ada. Yang ada tepung gandum je. Pasal apa? Biasa buat cekodok dengan lempeng je. Tapi bila nak masuk Ramadan, segala macam jenis tepung beli belaka. Segala macam jenis barang masakan semua beli belaka. Ini persiapan yang tidak digalakkan dalam Islam. Jadi, bila orang yang Ramadan yang sudah begini cara dia, maka bila datang COVID-19 ni, dia resah gelisah. Pasal apa? Alah, tak bolehlah nak beli tu, nak beli ni, tak bolehlah nak keluar pergi bazar Ramadan, tak bolehlah nak beli air jenis tu, air katiral, air menapa-menapa, macam-macam lagi, tuan-tuan. Sedangkan orang beriman, dia memandang ujian ni sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis lain, iaitu hadis daripada Anas bin Malik, riwayat Anas bin Malik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, inna 'izamal jaza' ma'a 'izamil bala' wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Baik. Dalam hadis ni, tuan-tuan, baginda Rasulullah SAW menyebut suatu ungkapan yang sangat besar. Nilainya kalau kita dapat mengamati bait-bait hadis yang Nabi sebut ni. Apa dia? Nabi kata apa? Inna 'izamal jaza' ma'a 'izamil bala'. Sesungguhnya, kan, balasan, ganjaran yang besar itu, tuan-tuan, akan diperolehi terhadap ujian yang besar juga. Kita akan dapat ganjaran yang besar bila mana ujian tu besar. Ganjaran yang besar akan bersama dengan ujian yang besar. Kan? Nampak tak? Macam kita bekerja lah. Benda simple, tuan-tuan. Benda simple. Kita bekerja. Kalau kita banyak buat kerja, kita overtime banyak kan. Orang lain balik kan tepat pukul 4.30 kan. Bersedia dengan punch card ni. Jam tu 4.30 je. Pap! Terus masuk punch card. Tak nak dia lebih seminit. Lebih sesaat pun tak nak. Tu dia, tuan-tuan. Kan? Dia pun balik. Orang lain balik. Masuk 8.30, balik 4.30. Maka gaji dia setakat gaji itulah. Gaji yang sepatutnya dia dapat dengan jumlah masa yang dia bekerja lah.
Orang tu pun sepatutnya dapat gaji yang sama dengan yang balik tadi. Tapi oleh kerana dia tak balik, dia banyak buat kerja. Kan? Dia banyak kerja dia kan. Dia nak selesaikan semua kerja-kerja yang dia diamanahkan untuk dia buat. Dia buat. Lepas tu dia ambil overtime sampai pukul 10 malam bawa balik tuan-tuan. Kan? Bawa balik semua malam tuan-tuan. Jadi kerja berat. Kerja banyak. Kerja teruk. Maka di akhir bulan orang lain cucuk-cucuk gaji 2,500 ya. Macam biasalah 2,500. Tapi dia cucuk-cucuk gaji 4,500. Itu dia tuan-tuan. Nampak tak? Jadi gaji yang banyak, gaji yang besar akan dapat bila mana kerja kita banyak, kerja kita besar. Kan? Ada orang yang kerja tak banyak tapi gaji besar. Apa dia? Dua dadah. Jangan buat. Jangan buat tuan-tuan. Ketali gantung. Satu perbuatan yang Islam tak suruh buat dan Islam tak bagi buat. Haram. Nak kerja senang tapi nak duit banyak. Mana boleh? Kena kerja besar. Kerja banyak baru dapat duit banyak, baru dapat duit besar. Samalah ni. Nabi kata apa? Nabi kata, mu nak dapat ganjaran besar tak? Nak dapat ganjaran besar? Nak dapat ganjaran besar ni dengan ujian yang besar. Bila ujian tu kecil, maka ganjarannya pun kecil. Bila ujian tu besar, maka dapatlah ganjaran yang besar, tuan-tuan. Kemudian kata Nabi, wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya bila mana Allah Subhanahu wa taala mengasihi akan sesuatu kaum itu, Allah Subhanahu wa taala akan ibtalahum, akan menguji mereka, memberikan ujian demi ujian kepada mereka sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Macam saya sebut tadi lah, orang beriman ni dia memandang ujian Allah Subhanahu wa taala sebagai buah hati, sebagai buah tangan daripada buah hati dia, sebagai kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi, faman radhiya falahu ridha. Bagi orang-orang yang beriman tak ada masalah. Benda ni mesti ada dalam diri dia. Barang siapa, maka siapa yang redha, maka dia akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang bukan murka, dia tak suka, dia tak sukalah kan, benci dan sebagainya, tak seronok dan sebagainya, maka dia akan beroleh kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini basic. Benda basic. Jadi muslimat yang dirahmati Allah, bertitik tolak daripada hadis ni tuan-tuan, kita dapat mengambil beberapa hikmah, beberapa pengajaran yang sangat besar dengan ujian yang mendatang kepada kita. Lantaran dia datang waktu sebelum nak menjelangnya Ramadan. Ujian COVID ni datang tuan-tuan sebelum kita nak bertemu dengan tetamu yang paling istimewa, iaitulah Ramadan. Ramadan yang membawa berbagai-bagai ganjaran. Di Ramadan tuan, macam pelancong Eropah. Tuan tengok pelancong Eropah, jangan tengok pelancong Arab Saudi. Jangan tengok pelancong Arab, bukan Arab Saudi lah, Arab lah, Arab, tanah Arab. Pelancong Arab ni tuan-tuan, dia tak buat benda. Dia ni jenis banyak duit. Dia jenis suka benda pun tuan, dia suka tabur duit sana, tabur di sini, kan. 2-3 hari menginap hotel ni, 2-3 hari menginap hotel tu pula. Hotel semua 5 star belaka. Ni pelancong Arab. Tengok pelancong Eropah. Kadang-kadang tu rumah tumpangan, kan. Hotel yang tak ada bintang pun yang dia duduk. Kadang-kadang tu dia berkemah dekat tepi hutan. Tengok dia bawa beg tu kan. Dia berjalan kaki yang laki bini tu tengok kan. Kadang-kadang kita pun pelik tengok dekat tepi highway lah. Kan dekat tepi tu lah kan ada pelancong Eropah kan tu bawa beg. Beg daripada atas kepala sampai kat buntut tu. Bukan main panjang ni beg tu. Macam-macam benda ada dalam tu. Nampak tak? Gitu. Macam-macam benda. Begitulah Ramadan. Seolah-olah begitu tuan-tuan. Dia datang ni nak bawa macam-macam benda ni. Macam-macam ganjaran, kelebihan yang dia nak bagi pada kita. Nampak tak? Jadi biarlah Ramadan, biarlah orang kata apa, bila Ramadan datang bawa beg tu, kan? Beg tu tinggal kita. Kemudian dia balik dalam keadaan kosong. Bau betul. Itu. Tapi kebanyakan daripada kita, kan, kadang-kadang Ramadan datang bawa beg besar, ganjaran besar dan sebagainya. Balik pun dengan beg besar juga. Dia bawa balik ganjaran tersebut. Baik, muslimat yang dirahmati Allah. Antara hikmah tuan-tuan, ataupun ganjaran yang besar yang kita dapat daripada ujian yang besar ini, yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita tuan-tuan, ialah yang paling-paling utama tuan-tuan, ialah kita dapat mempersiapkan diri ataupun dapat kita bermuhasabah, dapat kita mempersiapkan diri untuk kita membersihkan diri kita daripada segala dosa dan noda. Hati ni tuan-tuan bila kotor tuan-tuan,
Hati ni bila banyak dosa, bila banyak noda tuan-tuan, kita akan memandang Ramadan ni dengan pandangan yang sepi. Malah Ramadan pun tak nak duduk lama dalam hati kita. Macam orang tetamu dah datang rumah kita kan. Dengan rumah kita dengan panasnya, kipas pun tak buka, ataupun kipas pun rosak, aircon pun tak ada. Dengan busuknya, dengan bersepah sana sini kan. Agak-agak tamu nak duduk lama tak? Tak ada tuan-tuan. Sekejap je, dia balik terus. Kan? Dengan rumah bertergabur dengan banyak lagi baju-baju kotor, sepah sana sepah ni, dengan tuala kepam tersangkut dekat tepi pintu, tersangkut dekat kipas dan sebagainya, dengan sotong kering tersangkut dekat lampu kan, macam-macam lah kan, dengan bau-bau yang macam-macam, dengan dekat luar apa longkang berlumut, kotor dan sebagainya. Agak-agak tamu datang tak rumah kita? Datang mungkin dengar kejap je lah kan. Tak apalah, okeylah, tak apalah. Saya balik dululah. Nampak tak? Tapi kalau rumah kita cantik tuan-tuan, rumah kita bersih, rumah kita wangi, sejuk, aircon pun okey, kipas pun okey, bau wangi, tak ada bau-bau busuk, teratur perabot kan, baju-baju kan teratur dan sebagainya kan. Lepas tu kita hidang pula dengan nasi biryani Pakistan. Nasi Bombay, nasi biryani, apa benda lagi, macam-macam biryani lagi kan. Kita bagi dia buah-buahan lagi, air fresh orange kan, air tebu satu jak kan. Macam-macam kita bagi tuan-tuan. Agak-agak tamu tu nak duduk lama ke nak duduk sekejap? Lama tuan-tuan. Silap-silap dia tanya, ada bilik kosong tak? Nampak tak? Nak tidur terus. Nampak tak? Begitulah kita dengan Ramadan. Bila hati kita kotor tuan-tuan, hati kita kotor, kan, kita tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak bertaubat? Tak ada masa. Tak ada masa. Hari-hari disibuk dengan urusan dunia. Hari-hari kita duduk luar je manjang. Hari-hari bekerja dan sebagainya. Mana sempat tuan-tuan? Balik-balik rumah dah penat. Dah penat tuan-tuan. Tak sempat nak bangun malam. Tak sempat nak sembahyang taubat. Tak sempat nak sembahyang witir. Tak sempat segala-gala. Penat. Nampak tak? Tapi bila kita diuji dengan musibah ini, yang mana dengan musibah ini kita dikuarantinkan. Kita duduk dalam rumah. Perintah kawalan pergerakan. Yang menghadkan pergerakan kita, tak boleh keluar sesuka hati. Keluar pun sekejap aja nak pergi beli barang makan saja tuan-tuan. Tak boleh keluar lama-lama. Tak boleh keluar sampai 5-6 orang. Macam tadi ada berita keluar kan. Dekat Sabak Bernam kan. 6 sekeluarga didenda 1,000 seorang. 1,000 seorang tuan-tuan. 1,000 seorang. Pergi beli barang. Dia pergi beli barang. Kan? Pergi beli barang tak sampai 1,000. Lepas tu kena denda pula 1,000 seorang. Jadi 6 orang 6,000 tuan-tuan. Nak cari duit mana? Tak pasal-pasal dalam keadaan tak ada duit ni, kita terpaksa keluar duit pula, bazirkan duit. Pasal pun nak bayar denda, pasal kita melanggar arahan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, nak tak nak, suka tak suka, setuju tak setuju, kita banyak masa di rumah. Kita tidak disibuk dengan urusan dunia. Kad, dah pisah habis dah. Mungkin ada sekali-sekala kan kita video conference kan, ataupun kita telefon orang-orang staff-staff ke bagaimana, dalam 2-3 minit, dalam setengah jam saja kita pun untuk masa untuk kita arrangekan untuk kita remote ataupun control kita punya bisnes di luar sana dan sebagainya. Tapi kita banyak di rumah. Dan sedar tak tuan-tuan, antara ganjaran yang terbesar kan Nabi sebut, ganjaran besar, hikmah besar ni akan kita dapat bila ujian tu juga besar. Jadi ujian COVID-19 ujian yang sangat besar. Sehingga kita tak boleh pergi mana-mana, duduk rumah dan sebagainya. Jadi ganjaran yang terbesar yang kita dapat daripada ujian COVID-19 ni tuan-tuan, antaranya apa dia? Kita ada banyak masa untuk kita bermuhasabah. Untuk kita merenung kembali dalam diri kita. Ada tak dosa-dosa yang kita terlupa nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin ada. Mungkin banyak. Sebab apa? Sebab kita sibuk dengan urusan duniawi sehingga kita melupakan urusan kita di akhirat. Kita melupakan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan banyak masanya kita di rumah tuan-tuan, banyak masanya kita di atas tikar semayang, banyak masanya kita di depan Al-Quranul Karim, banyak masanya kita memegang biji tasbih, banyak masanya kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak masanya kita untuk kita mengingati pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak masanya untuk kita membaca tafsir Quran dan sebagainya, dengan banyak masanya juga untuk kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan solat taubat dan sebagainya. Peluang pada kita untuk kita bermuhasabah, merenung kembali apakah dosa-dosa yang kita buat yang masih belum terampun, yang masih belum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila hati kita bersih, jiwa kita bersih, kita dah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka secara mudahnya tuan-tuan, Ramadan itu dapat bertapak lama di hati kita. Sebab tu tuan-tuan, bila orang kata, Ustaz macam mana? Kenapa bila walaupun dah masuk Ramadan kan, walaupun syaitan dah tak ada, dah kena ikat garis semua, tapi kenapa saya macam rasa tak boleh nak baca Quran lah. Baca Quran rasa malas, baca Quran rasa mengantuk, baca 2-3 muka surat dah tutup, 2-3 ayat dah tutup, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dah balik kan, tutup Quran dan sebagainya, zikir pun tidak, semayang pun tidak. Pasal apa? Pasal dosa banyak. Ramadan tu tak bertapak dalam hati kita pun. Tak, dosa banyak sangat. Kotor. Ramadan nak bertapak macam mana tuan-tuan? Hati ni tempat jatuhnya pandangan Allah. Bila hati ni hitam tuan-tuan, hidayah Allah nak masuk ke mana? Ramadan nak duduk kat mana? Ramadan tak nak duduk dalam hati yang dikelilingi dengan titik-titik hitam. Sebab tu bila Ramadan datang sekalipun, kita rasa macam tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab dosa tu sebenarnya lebih mengatasi kehebatan Ramadan. Menyebabkan kita kehidupan dalam Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja. Lepas tu bila datangnya ujian dan musibah yang kita hadapi pada hari ini, sebenarnya ganjaran terbesarnya kita mampu untuk bermuhasabah diri, mengingati dosa-dosa besar kita atau dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita mampu untuk menadah tangan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa ataupun acap kali kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irih waqad adallahu fi ardin falah. Apa dia tuan-tuan? Dalam hadis ni menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala begitu gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang daripada kamu yang dia jatuh daripada unta, kemudian dia menemukan kembali untanya yang telah hilang, yang telah tersesat di tanah yang luas. Macam mana dalam satu hadis kan, kalau kita lihat tuan-tuan, bagaimana kita lihat dalam satu hadis tu, kisah seorang lelaki yang Nabi sebut, naik unta, jalan di padang pasir, tiba-tiba unta tu meroyan entah macam mana, unta tu mengamuk kan, dia pun terjatuh daripada unta tu lari tuan-tuan, dekat unta tu, situlah kelengkapan dia, semua ada di situ, dengan bajunya, dengan bagnya, dengan minumannya, makanannya, semua di situ tuan-tuan. Tapi macam mana? Unta tu dah lari, dah tak ada kat dia tak ada apa-apa pun di tengah-tengah padang pasir. Kalau kita tertinggal teksi, kita boh lah kan, kita naik teksi, atau kita naik bas kan, bas berhenti dekat RR kan, kita pergi makan bagi apa semua. Lepas tu bas tu ingat kita dah ada dalam bas. Orang sebelah kita pun tak bagi tahu kat driver bas yang kita tak ada lagi. Dia pun buat tak tahu je, bas pun jalan. Dalam bas tu ada beg kita, ada kelengkapan kita, tapi kita rasa gusar tak? Rasa sedih tak? Rasa takut tak? Tak takut kan? Pasal apa? Kita berhenti di RR. Ada stesen minyaknya, ada kedai makannya dan macam-macam. Dan kita ada telefon di kita, duit di kita. Nampak tak? Kita boleh telefon Grab ke, telefon taksi ke, telefon mak ayah datang ambil ke, macam-macam kita boleh buat. Tapi orang ni jatuh di padang pasir. Di padang pasir tak ada apa tuan-tuan. Depan padang pasir, belakang padang pasir, kanan padang pasir, kiri padang pasir, kan, atas langit, bawah padang pasir. Jadi bila dah jatuh di tengah-tengah padang pasir tuan-tuan, dalam keadaan unta tu yang mempunyai segala kelengkapannya telah hilang pada pandangannya, orang ni putus asa. Jalan-jalan, jumpa sebatang pokok, bersandar kat pokok, tertidur. Sedar-sedar tuan-tuan, unta yang hilang tadi tu, yang tinggalkan dia tu, ada sebelah dia. Unta tu datang balik. Taubat nasuhah unta tu. Unta datang balik tuan-tuan. Kesian ketuan dia. Punya gembira kita dalam keadaan kita dah putus asa ni, nak menunggu mati ni pasal padang pasir tuan-tuan. Nak cari apa padang pasir? Memang menunggu mati ni kan. Dalam keadaan putus asa ni, tiba-tiba unta tu datang balik tuan-tuan. Punya gembiranya orang ni sehingga dia menyebut kalimah yang tersasul. Apa dia sebut? Dia kata, ya Allah, sukanya aku, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Terbalik. Pasal apa terbalik? Pasal dia tersasul. Pasal apa tersasul? Pasal gembira sangat dengan kehadiran unta tu semula pada dia. Kata Nabi, Allah lagi gembira melebihi kegembiraan lelaki tadi ni. Bila mana hambanya, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun padamu, ya Allah.
Ya Allah, aku bertaubat daripada dosa-dosaku, ya Allah. Ampunkan dosa aku. Maknanya Allah lagi gembira, tuan-tuan, bila mana hambanya menadah tangan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Nampak tak? Jadi ada peluang tak kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan COVID-19, dalam PKP ni? Ada lah. Pasal banyak masanya kita boleh bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah ataupun ganjaran yang terbesar. Antara hikmah lain, tuan-tuan, antara hikmah lain yang perlu kita syukuri, yang perlu kita renungkan, yang Allah nak bagi pada kita, apa dia? Kita dapat merasakan betapa gembiranya kita, betapa bahagianya kita, tuan-tuan, kerana kita dapat meluangkan masa yang banyak dengan isteri dan anak-anak kita. Khususnya orang yang kerja pagi pukul 6.30 dah keluar, balik 10 malam, tuan-tuan. Mana masa dia dengan isteri? Mana masa dengan anak-anak? Anak-anak kadang-kadang silap-silap tak jumpa pun. Keluar daripada rumah, anak tidur lagi. Balik ke rumah, anak dah tidur. Nampak tak? Nampak tak? Ni satu benda yang sebenarnya kita nak. Kita nak bersama dengan mereka. Kita nak duduk bersama dengan mereka. Meluangkan masa bersama dengan mereka. Bersama-sama melakukan aktiviti. Antaranya makan bersama, masak bersama, kemah rumah bersama. Macam-macam yang kita boleh buat. Orang kata pun nak kebersamaan tu boleh sangat. Ni benda yang kita kena syukur sangat-sangat, tuan-tuan. Orang kata apa? Quality time. Masa berkualiti yang kadang-kadang hanya kita dapat waktu weekend, waktu hujung-hujung minggu saja. Itu pun kadang-kadang ada panggilan daripada pejabat lah. Kadang-kadang ada dengan masyarakat lah pula kan. Gotong royong surau lah, bagai semua. Jadi masa dengan keluarga juga terbatas, terhad. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan COVID-19 yang menyebabkan kita terpaksa duduk di rumah bersama isteri dan anak-anak. Isteri tak pergi kerja, ayah pun tak pergi kerja, anak-anak pun tak pergi sekolah. Duduk dalam rumah sama-sama, tuan-tuan. Nampak tak? Seronok tak? Seronok. Kalau kita tengok dalam Facebook, macam-macam orang buat kan. Macam-macam orang buat kan. Kreativiti macam-macam. Ada yang kata PM baru-baru ni yang naik basikal dalam rumah pun ada. Yang gubah lagu ucapan PM jadi lagu dan sebagainya. Ada yang orang kata apa, macam-macam lah, macam-macam kan. Main anak-anak masuk dalam kolam kan, kolam yang pam tu kan, letak kat laman rumah kan, bubuh air kan, dia pun terjun sekali dengan anak-anak bagai apa semua. Macam-macam boleh buat, tuan-tuan. Nampak tak? Seronok tak? Seronok, tuan-tuan. Inilah satu nikmat yang perlu dan seharusnya kita syukuri, iaitu masa berkualiti ni. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu sama ada selepas daripada ini, quality time ini kita masih dapat lagi ataupun tidak. Mungkin selepas selesainya COVID-19, kita bermula kembali sibuk dengan urusan duniawi kita. Nampak tak? Maka ini satu perkara yang kita boleh manfaatkan. Suatu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Kemudian, tuan-tuan, yang kedua terakhir, tuan-tuan. Yang kedua terakhir, antara hikmah yang terbesar, ganjaran yang terbesar yang dapat kita ambil daripada ujian yang datang kepada kita ni, ujian COVID-19 sebelum menjelangnya Ramadan ni, tuan-tuan, ialah di saat kesukaran dan kesusahan inilah sebenarnya akan menjadikan manusia itu, tuan-tuan, nak tak nak, tak boleh tidak mencari dan terus mencari Tuhan yang maha berkuasa, yang mampu untuk menghilangkan kesukaran ini. Ini fitrah manusia. Bila kita demam, bila kita sakit, kita akan cari doktor yang boleh memberikan ubat yang pada nisbah dunianya boleh menyembuhkan kita. Yang sebenarnya Allah menyembuh kita, tapi dari segi nisbah dunianya, maknanya bila kita sakit nak cari doktor. Kita tak sihat, tak sedap badan, makan pun tak ada selera, badan sakit-sakit, sengah dan sebagainya. Kita mesti cari siapa yang boleh menghilangkan kesakitan ini. Kita pergi hospital, pergi jumpa doktor. Kereta rosak, takkan nak jumpa orang jual ikan. Kita mesti cari pomen. Nak tak nak cari pomen. Sama lah kita hari ni, tuan-tuan. Kita dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam kepayahan. Maka siapa kita cari? Kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan kita susah dan sukar inilah sebenarnya sedikit sebanyak secara tak langsung menjadikan kita apa? Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan kita apa? Kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menangis merintih, ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Aku telah sedar ya Allah akan kealpaanku ya Allah, akan kecuaianku ya Allah. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Kau angkatlah musibah ini ya Allah. Angkatlah COVID-19 ini ya Allah. Angkatlah virus ini ya Allah. Selamatkanlah bumi Malaysia ini ya Allah. Dan selamatkanlah tanah air orang Islam yang lainnya ya Allah. Kita doa banyak-banyak pada Allah. Kita munajat pada Allah. Nampak tak? Ini fitrah, ini lumrah tuan-tuan. Bila kita dalam keadaan susah, sukar, kita akan cari. Kan? Orang kata apa? Macam mana nak selesai benda ni? Tak ada jalan lain. Iaitu dengan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fitrah. Ini lumrah. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana dalam keadaan kita merasa kesukaran dan kesusahan ini, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa mendambakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, lidah kita senantiasa menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tarbiyah yang telah kita lalui ini tuan-tuan, selepas berlalunya COVID-19 ini juga akan menjadikan kita orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Dulu kita tak ingat pada Allah. Kita hanya ingat ketika datangnya musibah ni, datangnya COVID-19, baru kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selepas daripada ini, dengan tarbiyah yang dah kita lakukan kat atas diri kita sendiri ini tuan-tuan, menjadikan kita orang yang senantiasa akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan kita senang. Kerana Nabi SAW pernah bersabda tuan-tuan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apa dia? Ta'arraf ila Allah fil raha' ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah. Kan? Ingat Allah, kenali Allah ketika kita senang. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingati kita, mengenali kita ketika kita dalam keadaan susah. Ini perkara yang kita kena tanam dalam diri kita. Jangan bila kita dah sakit, kita dah susah, kita dah sukar, baru kita nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditimpa dengan COVID-19, lebih-lebih lagi golongan orang yang keluarganya ditimpa COVID-19. Ada jangkitan virus pada anak, pada ayah, pada ibu, pada adik-beradik dan sebagainya. Kita berdoa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana itu. Tetapi hendaklah selepas pada ini, walau dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, kita tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebut oleh Nabi dalam satu hadis yang telah saya bahaskan pada kuliah subuh pagi tadi, iaitu ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Walau apa keadaan sekalipun, hendaklah kita meletakkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu di tempat yang paling tinggi. Ini perkara asas, perkara basic yang perlu kita sedari dengan ujian yang telah menimpa kita pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka untuk yang terakhir tuan-tuan, setelah kita memahami, mengerti dan menyedari akan hikmah, ganjaran dan kelebihan yang Allah nak beri pada kita dengan mendatangkan ujian COVID-19 ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi ketika nak menjelang Ramadan, yang paling utama, yang paling hebatnya tuan-tuan, kalau dulu kita tak pernah membuat persiapan diri kita pun untuk menyambut Ramadan, kali ini kita dapat menyambut Ramadan dengan kita membuat persiapan untuk menyambut Ramadan. Agar Ramadan tu dapat bertapak di hati kita dengan begitu, dengan begitu mendalam tuan-tuan. Sehingga kita dapat mengaut dan menggapai segala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedatangan Ramadan. Jadi, bila kita dah sedar tentang ujian tadi tuan-tuan, kita pandang ujian ini sebagai buah tangan daripada buah hati kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah nak suruh kita benar-benar prepare, benar-benar bersedia untuk menghadapi Ramadan. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa. Nampak tak? Maknanya, biarlah kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kerana orang-orang beriman sahaja yang mampu menempuh ujian Ramadan, yang mana akhirnya akan menjadikan orang itu la'allakum tattaqun, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Jadi tuan-tuan, untuk akhirnya, bila dah faham begitu, marilah kita fokus.
fokus kepada Ramadan. Suatu nikmat yang besar yang semakin hampir menjelang dan semakin hampir muncul. Semakin menjelang tiba, tuan-tuan. Kita fokus kepada Ramadan, tuan-tuan. Kan? Kita positifkan diri. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita gunakan peluang yang ada ini untuk kita bermuhasabah dengan sebaik mungkin. Untuk kita menyelesaikan apa-apa yang tergantung. Apa-apa yang tidak selesai. Untuk kita mentarbiah diri kita. Dengan tarbiah yang betul-betul jitu. Start dah baca Quran. Berzikir banyak-banyak. Semayang banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak, kan. Senantiasa positifkan diri. Buat macam-macam, tuan-tuan. Iaitu apa? Macam tarbiah, macam latihan kita. Untuk bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan bila datangnya Ramadan nanti, tuan-tuan, kita dapat menyambut Ramadan dengan senyuman. Kenapa? Kerana inilah tetamu yang kita sangat-sangat nantikan. Kita sangat-sangat tunggukan. Kan? Dan kita sambut dia dengan kegembiraan, dengan keseronokan, dengan kebahagiaan. Kenapa? Kerana sebenarnya untuk Ramadan kali ini, sesungguhnya kita telah bersedia untuk menerima kedatangan Ramadan. Wahai Ramadan, aku telah bersedia menerima kedatanganmu, wahai Ramadan. Mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarkan dan memberikan kebaikan kepada kita dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita ini. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat kita melaksanakan segala ibadah dengan baik. Dapat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita fokus untuk menyambut kehadiran Ramadan. Dan dapatlah kita melakukan sebanyak mungkin amalan yang mungkin dulu, Ramadan-Ramadan yang dulu tak dapat kita buat. InsyaAllah di tahun ini, bila kita berada di rumah, lebih banyak masa kita berada di rumah daripada di luar. Kita diputuskan dengan kesibukan di luar, diputuskan dengan kesibukan duniawi. Kita tumpu pada akhirat, tumpu pada Ramadan. InsyaAllah kita akan dapat melakukan segala macam ibadah yang dituntut untuk kita buat dalam bulan Ramadan. InsyaAllah, mudah-mudahan insyaAllah, tuan-tuan. Dan untuk yang terakhirnya, kita berhenti di sini, tuan-tuan. Saya rasa cukuplah sampai di sini saja, tuan-tuan. Tazkirah ataupun kita berkongsi pada malam ini agar kita sama-sama dapat mengambil manfaat ujian COVID-19 ni. Bukan satu musibah, tapi dia merupakan, saya ulang balik, dia merupakan buah tangan daripada buah hati kita, iaitu tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Saya sudahi. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terlajak masa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.